fucking love you. Oh, yeah. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini saya nak share atau kongsikan sedikit kelemahan dan kelebihan masuk STPM. Okay. STPM ni adalah satu, macam mana nak cakap nak cakap hala tuju selepas SPM. STPM ni ialah sijil tinggi persekolahan Malaysia dan setaraf dengan diploma, matrikulasi, asasi dan A-level semua. Okay, so saya nak bagi tahu kelebihan dulu lah. Kelebihan STPM ni macam mana. Okay, STPM ni dia memang study dekat sekolah biasa, tapi yang tu nanti kita cerita dulu, chill dulu. STPM ni first dia dekat sekolah biasa, so tempat memang lokasi dia strategik dan memang tak jauh dari rumah. So macam contoh kalau kau sekolah dekat sekolah yang memang ada form 6, so bila kau dah masuk form 6 nanti, so tak perlulah kau kena tinggal ke college ke, ataupun kau nak fikir duit kau macam mana ke, sebab kau memang pergi sekolah dekat sekolah yang sama tapi dekat level yang berlainan. Okay. Banyak orang cakap form 6 dengan form 5 ni hampir sama, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya form 6 ni adalah pra-university. Maksud dia separuh kaki kau dah melangkah dekat U. So memang dah jauh dah beza dekat dengan form 5. Okay, yang kedua, kelebihan form 6 ni dia murah. Macam kenapa saya cakap dia murah, sebab form 6 ni dia tak perlu bayar iuran yang tinggi, ataupun kau tak perlu pinjam PTPTN, kau tak perlu pinjam berpuluh-puluh ribu macam tu untuk sambung sekolah. Macam tu kalau kau nak sambung diploma, kau perlu sambung ambil PTPTN, so perlu banyak kos macam tu. Saya tak juga nak cakap diploma ni tak baik juga, tapi kalau nak yang murah, saya lebih prefer korang ambil STPM lah, sebab STPM pun memang setaraf dengan diploma. Okay. And then yang ketiga, STPM ni dia masa dia singkat. Macam diploma ambil 3 tahun. So macam contoh kau dah habis SPM masa umur kau 17 tahun. So contoh lah kau masuk 18 tahun, 18, 19, 20. So 20 kau baru habis 18, 19, 20 lah. Macam tu lah. Kau dah habis baru kau habis diploma. Tapi kalau STPM ni dia just 1 tahun setengah. Okay, 1 tahun setengah ni, so macam contoh kau masuk umur 18, so umur kau 19 kau dah habis dah STPM. Umur kau 20 kau dah masuk degree dah. So macam tu. Lepas tu itulah kelebihan dia. And then apa lagi kelebihan yang saya tahu. Okay. Lepas tu kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan STPM ni macam mana? Kekurangan dia taklah juga macam buruk sangat macam mana kan. Tapi saya tak cakap STPM ni buruk macam mana. Saya just share based on my story lah. Based my own story. Bukan dari saya dapat dari mana-mana. Daripada diri saya sendirilah. Apa yang saya rasa. Okay, first STPM ni bukan pilihan terakhir korang. Kalau korang nak cakap korang nak study kan, korang tak dapat mana-mana, just korang reda je nak masuk STPM. Tak. STPM ni korang mesti pilih bagus-bagus tak. Sebab apa tak? Sebab STPM ni sebenarnya susah. Kenapa saya cakap susah? Sebab satu, masa dia singkat. Korang fikirlah, diploma 3 tahun tapi STPM 1 tahun setengah. Then STPM dengan diploma ni adalah setaraf. So korang fikirlah macam mana dia tekan semua subjek tu, semua benda tu dalam masa dari 3 tahun tu dia kurangkan jadi 1 tahun setengah. So korang fikirlah macam mana dia nak masukkan benda tu padat-padat. So korang kena hadap buku yang tebal-tebal lah semua. Lepas tu STPM ni juga kalau korang ambil sains sosial macam saya ambil sejarah, pengajian perniagaan, bahasa Melayu macam tu, korang kena banyak menghafal. Bukan menghafal sikit,
hafal banyak. And then apa yang korang hafal tu juga adalah fakta, dan korang tak boleh miss satu benda pun. Korang tak boleh terlepas satu benda pun. Mesti korang hafal benda tu sebiji dari buku, dan kalau korang akan keluarkan benda tu dekat kertas exam korang, sebiji dekat apa yang dekat buku tu. So bagi saya memang susah lah, sebab saya memang bukan pelajar yang menghafal. Sebab saya dulu adalah pelajar sains tulen yang ambil math semua, sains, fizik, bio semua kan. So bila saya masuk STPM, saya ambil perniagaan. Perniagaan dulu saya anggap macam remeh je kan. Tapi actually perniagaan, saya tak tahu lah, susah dia macam mana. Sebab maybe menghafal, saya kena suruh baca buku, saya kena suruh menghafal, pagi kena suruh baca, masa rehat saya kena bawa pergi dekat bilik. Memang memalukan lah. Saya kena suruh menghafal depan cikgu tu, saya ke depan cikgu. So saya memang sangat terhutang budi, berhutang sangatlah dengan cikgu. Sebab dia macam, apa nak cakap tetap tabah walaupun saya bodoh. Okay, kenapa saya cakap saya bodoh? Sebab pelajar-pelajar lain kan boleh dapat markah 40, 50, 60, and then saya cuma dapat markah 11, 15, macam tu je markah. Sampai ada satu orang cikgu ni, saya tak nak mention lah nama dia. Dia cakap dengan saya, "Diki, awak ni isap dadah ke?" Sebab saya tak tahu, saya baca buku pun saya still dapat markah yang sama. Tapi syukurlah masa final exam saya dapat markah yang baik. And then saya juga kuat tidur dekat kelas. Sebab korang akan datang pergi sekolah pagi pukul 7. Korang akan start paling awal daripada kelas perdana, and then korang akan habis kelas pukul 3 macam tu lah. Tapi saya tak tahu lah, itu pun ikut sekolah. Kalau sekolah macam sekolah saya dulu, habis study pukul 2, pukul 3 macam tu. Lepas tu saya kan budak bodoh, so saya kena tahan dekat kelas tu. Saya kena suruh baca benda tu berkali-kali sampai pukul 4 macam tu lah. So bila kau dah balik tu, lepas tu kau kena buat homework lagi dekat rumah. Homework dia tak payah cakap lah. Lepas tu kau balik pergi, oleh sebabkan kau ni adalah pelajar terbodoh dalam kelas, pelajar yang paling tak pandai. Saya duduk dekat paling depan tu, orang yang paling bodoh dekat kelas. So saya akan baca buku tu pagi, malam, petang, semua saya baca. Tapi benda tu still tak masuk otak saya. Saya pun tak faham. So saya akan selalu tidur dekat kelas. So ada gambar-gambar yang saya tidur dekat kelas ni, bukan sebab saya malas, tapi sebenarnya saya memang malas. Tapi penat sangat nak baca buku. Tapi benda tu memang membuahkan hasil lah. Sebab usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Okay, saya nak itu je lah yang saya kongsikan dengan korang semua, yang korang budak-budak SPM tu. So kalau korang fikir nak kalau korang dah habis SPM, so korang nak fikir nak sambung study kan, so saya lebih prefer korang pergi study dekat STPM lah. Sebab sekarang pun saya dah dekat EU kan, so macam halangan untuk masuk queue lepas STPM ni taklah besar sangat. Tapi korang just usaha, berdoa, dan semua tu akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Okay guys, see you next video.